Assalamualaikum guys. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu belia, salam satu Malaysia. Salam semua orang kalau boleh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada di negeri Perak Darul Rizwan. Di kawasan Parit Buntar. Parit Buntar, kampung apa? Titi Serong. Kampung Titi Serong. Dia tak tegak, dia serong sikit. Okey, tuan-tuan dan puan, kenapa kita berada di kawasan ni? Sebab kita akan shoot satu produk yang kita kata agak legend, agak tradisi lah produk ni. Okey. Produk ni dikenali oleh orang-orang Banjar. Kawasan Titi Serong ni dia ramai orang Banjar sebenarnya. So, produk tu dinamakan Wadah Kipeng. Produk di sana. Kita akan bersama dengan seseorang di sebelah saya, belum kahwin, manis, dan perkenalkan diri lah, silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Nur Rashidah. Okey, hari ni saya nak tunjuk bagaimana kita nak buat sejenis kategorinya bubur. Okey, makanan tradisi orang Banjar namanya Wadah Kipeng. Okey. Jadi biasanya kalau di sini kita kalau musim nak menuai padi, biasanya kalau buat kenduri, bubur ini Wadah Kipeng ni adalah benda wajib yang memang akan ada. Okey, barang-barang ni tak susah. Simple. Okey, kita perlukan, kalau kat sini saya ceritakan secara ringkas. Secara ringkas. Okey. Okey, kita pakai tepung pulut ni 2 cawan. Air kapur, sedikit air kapur, garam, 2 cawan santan, ada 1/4 gula pasir, setengah cawan gula perang, yang ini ni gula kabung, saya dah hancurkan lah 1 keping, dan air. Itu saja bahan dia. Nampak simple kan, mudah kan? Okey, saya nak tanya sikit je. Santan pakai santan apa? Yang ini santan fresh. Santan fresh. Kalau santan kotak, sukatan dia? Kalau santan kotak, 1 kotak yang kecil tu, kita campur dengan 1 cawan air. Okey, 1 kotak kecil, 1 cawan air kita campurkan. Okey, yang mana nak cuba, boleh try kat rumah. Nak tengok proses dia? Jom, layan. Okey, yang pertama kita akan masak air gula ni dulu. Okey, gula kabung, gula merah dan juga gula pasir ni dengan air. Nanti kita akan tapis lah. Kalau tak tapis nanti takut macam-macam benda asing masuk nanti. Betul. So nak hidupkan api? Okey, ya, hidupkan api. Hari ni saya jadi assistant tuan-tuan. Gila lah. Saya jadi assistant. Bila lagi kan? Okey, airnya lebih kurang dalam 1 cawan setengah macam tu je. 1 cawan setengah. Saya pegang sudip je. Yang kacau lain. Okey dah tu. Okey. Berapa? Kadang-kadang kita takut kita rosakkan resipi orang sebenarnya kan. Sebab kita benda ni benda baru. So kita tak berani lah nak cuba berbeza sangat. Okey. Sementara itu kita bancuh doh dia. Kita bancuh doh dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita masukkan tepung pulut ya. Tak pakai tepung beras, kita pakai tepung pulut. Okey. Sedikit garam. Lemak-lemak. So, saya boleh imagine benda ni lebih kurang macam apa ni? Puteri mandi, betul? Lebih kurang. Yang membezakan dia? Yang membezakan dekat sini kalau puteri mandi tu biasanya dia punya tekstur gula dia tu putih. Kebanyakannya. So kita kat sini dia merah. Bukan merah, dia perang. Perang kita pakai gula tu lah. Dan biasanya kalau orang Banjar dulu-dulu dia akan campur kelapa. Betul. Campur kelapa parut. Ada kita tengok hasil macam tu kan. Tapi tak semua dalam tu. Dia panggil ibu. Ibu tu ada dalam satu periuk tu. Mungkin ada dalam 5-6 biji je. Mungkin kita boleh panggil nama dia Ibu Mandi. Kan? Mungkin. Ganti kepada Puteri Mandi, kita tak tahu. Okey, kita masukkan sedikit air kapur. Function dia untuk kita bagi dia rasa agak kenyal lah. Okey. Lepas tu kita masukkan air. Saya sambil tu tuan-tuan puan jangan lupa kita kacau gula. Akan lekat hangus, habis. Rasa semua jahanam. So pada yang di rumah, jangan ingat suami tak kerti masak. Suami pun kerti masak. Gila tak kerti masak. Cik penyakit. Nampak. Okey, beginilah hasilnya. Doh dia tak terlalu lembut, tak terlalu keras.
Selepas ni kita akan uli pakai tangan lah. Ataupun kalau kat sini kita panggil, kita kena gentel bulat-bulat. Lepas tu kita picit sikit kat tengah dia. Tu perbezaan dia. Gentel bulat-bulat Dia tak sama macam Majun. Dia tak sama macam Majun tau. Gentel bulat-bulat tapi tak sama macam Majun. So sementara kita tunggu air gula kita larut, masak. Okey. Dan lepas ni kita akan beralih ke proses untuk kita boil kita punya mendidih. Proses mendidihkan. Saya pun dah lupa nama istilah bahasa Melayu. Okey. Okey. Kita akan buat dia punya ni lah. Apa dia punya wadah kepeng tu. Gula kita pun dah larut. Okey. Jadi kita boleh tutup api. Cukup sekadar dia larut. Okey. Jadi proses seterusnya kita akan menggentil dough ni bulat-bulat. Okey. Tak terlalu besar, tak terlalu kecil lah. So biasanya kita, kalau orang Banjar dia akan gentil macam ni lah, duduk ramai-ramai, kita akan pakai talam lah. So bulatkan macam ni, lepas tu picit tengah. Dan kemudian kita akan letak. So saya cakap jadi iras dengan puteri mandi pun semua tu tau. Ada iras. Ada iras tapi tak serupa ya. Tak serupa. Tak serupa. Sebab dia ni lebih kepada ibu kepada puteri tu lah. Ibu kepada puteri, okey. Puteri tu dia anak-anak, yang ni mak dia. Permaisuri. Yes. Cari istilah tu sebenarnya, permaisuri. Istilah tu tak jumpa. Okey. So inilah aktivitinya kalau diorang akan duduk beramai-ramai, sambil-sambil makan, sambil-sambil menggelinting ni lah. Biasanya pakai talam bulat tu. Kalau buat dalam, biasanya lah kalau buat kenduri lah 5 kampit. 5 kampit. Dia sebut kat sini, orang kat sini panggil 5 kampit. 5 paket lah. 5 paket lah. Belah-belah kita, belah-belah KL, belah-belah Selangor, 5 paket. 5 paket. Okey. Hari ni kita dikelilingi oleh sawah padi. Bukan beras saja tau. Pulut padi. Belah sana pun ada pulut, belah belakang pun pulut. Belah ni je padi, belah sini padi. So environment ni cantik lah. Tapi kebetulan bila kita datang ni tuan-tuan puan, baru potong 2 hari baru lepas. potong 2 hari lepas. So kami melepas lah. Kalau tak kita ambil padi sini, beras ni, tak ada masalah. Kan? Okay. So lepas ni kita akan buat, kita akan masak air. Kita akan didihkan air untuk kita masak dough ni. Kemudian kita akan masukkan air gula, garam dan juga santan. alright. Maknanya kita akan masak dia punya kuah lah. Alright. Kuah bubur je. Okey, kita akan masak lepas ni tuan-tuan puan. Kita akan mendidihkan masak dulu air kosong. Kita akan didihkan, kita akan masukkan. Yang tu proses dia, kalau siapa yang biasa buat kuih bawang Melaka tahulah macam mana kan. So nak tahu dia masak tak masak macam mana, benda ni akan terapung bila dah masak, kita akan angkat. Ya, betul. Alright. Okey. Bam. Okey. Okey, sambil kita tengok kakak kita ni menggentel dia punya kuih tu, dough tu. Okey. Kita akan boil kita punya air. Kita akan boil bahasa Melayu apa? Mendidihkan air kita. Aduh. Payah betul lah, dah terbiasa ni bahasa bukan ni. Okey. Kita akan mendidihkan air kita. So proses mendidih ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan mengikut kepada arah angin. Makin banyak angin, makin lambatlah dia mendidih sebab kacau api. Alright. Maklumlah kat belakang ni bendang. Sebab tu kita suka view macam ni, view open. Santai, relax, kita lari daripada kesibukan kota kan. So perjalanan kami tuan-tuan dan puan, tim Big Bob ni, kita bergerak ke Parit Bunta ni sebenarnya malam semalam. Dan kami telah diganggu sepanjang perjalanan oleh kenderaan yang banyak. Memang jam. Macam raya jam. tadi lagi. Dia setengah jam jam, 5 minit dia tak jam. Lepas tu setengah jam balik jam. Kan. So kami gerak lebih kurang dalam lepas isyak. So sampai dalam pukul 2.30 dekat pukul 3 lah. Berapa jam? 6 jam. Hampir 6 jam.
Hampir 6 jam kalau ikutkan jalan tak jam boleh sampai ke Perlis tu. Betul. Ha, Dah sampai Kuala Perlis dah. Saya dah naik ferry Nak pergi Langkawi. Langkawi dah. Tapi sayangnya kan kita kat sini sangkut dengan jam lah, tapi so far okey, tak ada masalah. Lagipun bila kerajaan dah umumkan untuk buka sekolah minggu depan, orang pun balik kampung ambil anak-anak semua, tu kita faham lah, tak ada masalah. So yang mana menonton ketika sedang mandu ni, hati-hati jalan raya Okey. Yang ni pun dah nak siap. So kita akan masukkan sos paruh lah, nak masukkan semua banyak kan. So sementara kita tunggu boil, kita tengok berapa banyak boleh siapkan dulu. Tunggu air mendidih. Kita tunggu air mendidih. Jangan cuba-cuba masukkan kalau air tak mendidih. Jangan cuba-cuba, dengar, jangan cuba-cuba. Nanti Itu amaran tu. semua hancur. So dia kena tunggu air betul-betul mendidih. Okey. Dia lebih kurang macam kita buat buah Melaka lah. Cara nak masak buah Melaka tu. Kalau Yang tak mana didih, tak tahu buah Melaka, kita panggil onde-onde. betul. Dia tak sama onde-onde. Lepas tu apa nama kuih karipap belah-belah Johor panggil? Epok-epok. Epok-epok kan. Tu belah-belah sana, belah-belah Johor apa semua panggil epok-epok. Bendanya Belah-belah sama Melaka. je. Benda ni sama kan. Cuma yang nampak beza sikit yang belah Johor dengan belah kita ni, belah kita ni banyak karipap, banyak kentang, sardin apa semua kan. Yang belah Johor ni dia ada epok-epok sayur. Kan. Kan? Keledek. Sebab makan kameraman kita orang ni, orang Johor. So tak boleh cakap bukan, bahaya. Okey. Mungkin insya-Allah lepas ni kita akan teruskan perjalanan. Kita akan balik kejap kita punya ke markas. Kita akan balik ke markas dan kita akan teruskan perjalanan ke Negeri Sembilan. Kemudian ke Melaka. Kalau ada rezeki kita akan ke Johor lah. Tengoklah macam mana kan. Kita tengok macam mana. So lepas ni lah tu pelajaran kita lepas ni. So yang mana kita dah beritahu kan, kita akan ke mana. Kalau nak jumpa kita orang, kena follow lah kita punya. Kita akan ke sana lah. Every week kita akan bergerak. Okey. Nampak yang beruap-uap ni. So maksudnya air yang kita boil dia dah mendidih. Air yang boil dah mendidih. Bukan sama Air ke? yang kita cuba mendidih. Bukan sama ke? Itu masalah dia kan. Air yang kita nak didih kan dah pun mendidih. Macam tak kena silah kan. Hantar kan. Okey. Alright. Okey. So kita akan masukkan kita punya base wadah kiping ni. Ni doh dia. Ni doh dia. Kita akan masukkan lah. Okey, silakan. Air dah mendidih, kita masukkan. Cak. Kan. Macam kan. Okey. Okey. Kita masuk dalam ni. So nak tahu macam mana dia masak tak masak, dia punya dough tu nanti akan naik terapung ke atas. Maksudnya dah masak. Dia akan terampai-ampai. 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 Macam terbuai-buai, terampai-ampai lah. Lantak kan. Okey. Dia akan terapung kan, dia akan naik terapung. Tu je cerita dia. Kan. Dia ampai tak ampai, buai tak buai, biarkan. So proses dia punya nak bagi dia punya apa ni dough dia masak tu sama macam kita buat onde-onde lah. Onde-onde pun macam tu. Selagi tak terampai, jangan cuba untuk sauk dia. Yang ni sama juga, selagi tak terampai-rampai, jangan cuba nak masuk gula dia. Okey, jadi kalau buat banyak-banyak, anda memerlukan lebih banyak talam yang akan digunakan. Sebenarnya kat sini tuan-tuan dan puan, sebenarnya kat sini pun ada perusahaan yang membuat produk ni sebagai satu diorang punya apa orang kata hasil jualan utama lah. Ada. Memang ada sini ada. Kan. So sebab tu kawasan ni top. Ada jual petang-petang, diorang jual bubur ni dekat pasar, dekat pekan untuk cari minum petang. Banyak. Memang ada. Dan even dikabarkan info yang saya terima pun kawasan ni sebenarnya jadi kawasan tumpuan jika raja-raja ataupun sultan-sultan yang nak datang ke negeri Perak, so akan dibawa ke tempat ni untuk cari juadah-juadah yang popular di kalangan masyarakat Banjar lah. Selain daripada wadah kiping, apa lagi makanan yang popular? Banjar punya Banjar. Kat sini kuih kalakatar. Kalakata. It's not calculator. Kakalata.
kalkulator, kalau kartu, kalaka. Tak sama. Tu tak kelakar. Semua tak sama. Okey, tak sama. So memang kalau kuih, dia macam bengkang. Tapi bukan bengkang. Dia diperbuat daripada air kelapa dan juga isi kelapa, telur, gula dan sedikit tepung lah. Tepung sikit sangat, tak banyak pun kita pakai. So dia membakar lah, dalam proses membakar. So kalau di sini biasanya kalau kerabat sultan turun, itu di antara kuih lah, kuih kegemaran dia. So kalau petang-petang ada jual kawasan ni jual kuih Kalkata tu? Ada. Ada. Okey. Sebab akan ada, kejap lagi kita akan tengok macam mana rupa kuih tu. Mungkin sekarang ni kita tak boleh imagine kan macam. Kita tengok. Rupanya isi macam kelapa muda bukan kelapa tu, kelapa muda. Dia buat sambal ke apa? Dia bukan sambal. Dia memang macam bengkang. Macam bengkang. Macam bengkang. Dia potongan pun macam bengkang, saiz bengkang tu. So memang isi kelapa. Memang dia cuma ada burn sikit kat atas dia sebab dia bakar. So memang sedap lah. Okey. Minum air kelapa pun sedap kan? Confirm sedap. Okey. Confirm sedap. Nanti kita cari. Okey. So itu yang Peri orang kata kalau datang sini, itulah kuih tradisionalnya kalau orang suka carilah. Kat pasar-pasar petang memang ada jual lah. Okay. Termasuk dengan bubur ni. Selain daripada tu? Selain daripada tu kita ada tepung torak. Tepung torak, nasi antah. Tepung apa? Tepung torak. Torak. Bukan tora. Torak torak. Torak mainan, torak kuih. Karak tu lebih bahaya. Dia dibalut dengan daun pisang. Bulat-bulat. Dia tapi bukan lepat. Kalau lepat kita lipat ujung. Dia tak, dia ikat saja di ujung-ujung. Tepung torak. Dia tepung. Inti dia ada inti tak ada? Tepung saja. Tepung saja. Tepung torak. So kalau kat sini itulah makanan-makanan tradisional kita orang. Biasanya lah kalau apa beza dengan tepung bungkus? Tepung bungkus lain, tepung bungkus ada inti. Dia ada inti lah. Dia tak ada inti. Tepung torak. Tepung bungkus dia punya tepung putih dia tu. Dia lebih lembut, dia tak. Dia kenyal-kenyal sikit. Dan biasanya kuih-kuih orang Banjar ni manis. Memang manis kan? Jadi orang Banjar ni memang manis-manis makannya. Tapi sepanjang perjalanan ni saya tak jumpa pun makanan yang manis dekat belah sini. Oh ya ke? Kita rasa ini memang manis je. Sebab yang manis tu adalah awak. Oh ya ke? Yes! Hanya saya boleh buat. Yes! Hanya saya boleh buat. Minggu lepas kat Temerloh tak boleh. Minggu lepas kat Temerloh, pair saya lelaki. Minggu ni perempuan. Tak ada masalah saya nak buat. Dandan. Yes! Aduh, tak sia-sia saya asah bakat untuk pick up line. So angin agak kuat, so dia lambat sikit. Tunggu sekejap lagi. So dah tak lama tuan-tuan, dah tak lama, sekejap je. Lebih kurang dalam 5 minit lagi. So benda tu akan terapung, air pun akan menggelegak apa semua. Kita akan cut, kita akan toastkan, kita akan masukkan ke gula merah. Air gula merah yang kita dah buat pada first step tadi. So kita akan teruskan dengan next proses je lah lepas ni. Okay? Jangan ganggu mana. Pak, ada juga muka asli. Nampak dia dah berubah colour dia. Nanti kita akan masukkan santan, dia akan nampak lebih light lah. Okay, time ni kita dah boleh masukkan daun pandan. Punya daun pandan sebagai aroma. Sini senang tuan-tuan. Nak cari daun apa semua petik di rumah. Petik keliling rumah je. Sebab kita memang tanam banyak benda keliling rumah. So kat sini saya nampak pokok cilinya dengan pokok belimbingnya. Oh banyak kan. Kau nak buat sambal hitam boleh. Pokok kari, pokok kari keliling, pokok limau. Memang banyak. Contoh tu petik kat situ. Yang hasil dia menarik. So lepas ni kita tunggu dia menggelegak sikit, kita akan masukkan kita punya santan. Okey, dan masa ni kita masukkan kita punya garam sikit. Kita masukkan sedikit garam. Bagi dia naikkan lemak. Lemak. Okey. Garam jangan banyak kan. Kita naikkan lemak tau, bukan naikkan darah. Betul. Jangan garam banyak bahaya. Sekarang darah tinggi banyak. Betul. Sakit darah tinggi agak tinggi. So lepas ni dah menggelegak, santan lah kita akan masukkan. Okey tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok kat sini kita punya air gula dah pun dah menggelegak, semuanya dah cantik, nice. So tadi kita masukkan kita punya garam. Sekarang kita akan masukkan kita punya bahan yang seterusnya, bahan yang terakhir iaitu santan. Okey, kita akan masukkan.
Tu dia. Tadi 2 cawan kita pakai, kita masukkan. Tapi kalau ni cawan santan yang fresh. Tapi sekarang kita gunakan santan kotak yang kecil 250 ml tu, kita campur dengan 1 cawan air. Baru dia nampak cantik. Nampak hasil dia tuan-tuan dan puan. Color pun cantik apa semua. Bau santan. Bau santan, bau pandan, bau lemak semua ada. Kejap lagi kita akan biarkan dia mendidih seketika. Okey, supaya dia punya santan tu masak sebati dengan gula, dan air tu kuah dia akan jadi pekat sikit. Cerita tak boleh tuan-tuan puan, Ali pun nak meleleh. Okey. Sabar. So kita akan tengok hasil akhir dia selepas ini. Jom. Okey guys. Kita kembali lagi ke segmen seterusnya, iaitu segmen plating. Segmen plating, tapi bila wujud segmen plating. Okey. Pinggan ni nampak cantik Kita akan servekan dengan kita punya wadah keping kita ke dalam ni. Okey. Okey, silakan. Sebelum tu saya nak cerita, pinggan ni kalau orang banyak tengok lah, dia panggil pinggan ni pinggan bahari. Bahari tu maksudnya pinggan dulu-dulu lah. So memang kalau orang dulu-dulu tengok pinggan ni mesti tahu je. Okay? So maksud siapa yang nama bahari tu nama dulu-dulu. Okey. Alright. Okey. Kita akan serve dalam ni. Orang lama-lama. Okey, sedikit penambahan. Wadah keping ni bukanlah satu masakan yang kita tak boleh nak olah. Kita boleh olah. Kan? Mungkin kita boleh letak kita punya dough kita tadi tu dengan pelbagai warna. Betul. Ataupun kita nak flavor durian, flavor nangka dan sebagainya, kita boleh campurkan. Tak ada masalah pun di atas diri sendiri sebenarnya. Sekarang musim durian cuma yang hari ni kita tunjukkan adalah satu masakan tradisi. Memang original dia memang macam ni. Nampak? Okey, dia dah macam ni tuan-tuan dan puan, kita serve. Okey. Ada hiasan ni. Okey. Macam betul-betul tarik nafas tu nak hias tu. Okey. Dah siap. Lepas ni kita ke segmen seterusnya. Mari makan. Layan. Okey guys, kita ke segmen seterusnya. Santai gila. Okey. Kita ke segmen seterusnya di mana kita akan rasa produk tadi kita dah masak. Kita tunjukkan macam mana cara pembuatan dia apa semua. Okey. Kalau kita tengok hasil akhir dia tuan-tuan dan puan, dia lebih kepada, kalau belah-belah KL, Selangor, dia nampak lebih kurang macam apa, puteri mandi. Kan? Pemaisuri ibu mandi. Yang ni ibu mandi lah kan, sebab colour dia agak legend, so kita panggil pemaisuri mandi. So siapa yang datang ke area Parit Buntar, sini memang banyak jual-jualan ni sebenarnya. Banyak jual-jualan tradisional. So sepanjang jalan ni memang sepah. Kebetulan esok pagi hari Ahad pagi, belah-belah Parit Buntar ni akan ada pasar pagi dia. Okey, panjang pasar tu lebih kurang dalam berapa setengah kilometer je lah, 500 meter. Tapi sebab PKP dah pendek. Kalau PKP pendek, kalau biasa memang panjang, serius panjang kan. Kadang saya pergi pun sampai ujung memang saya tak tahu nak balik, jauh, letih. So biasanya kalau kat highway 500 meter tu kat depan tu dah ada tol, sini tak ada tol. Okey, so kita akan rasa. Rasa lah, makan. Alah, malu-malu pula. Rasa. Okey, nice. Lemak cukup, garam cukup, manis. Semuanya best. Manis semua ada. Manis tu memang standard lah, sebab dia Juadah ni kategori dessert, cuci mulut. So cuci mulut, kalau tak manis tak sah. So kalau nak yang bersih, cuci mulut, basuh pakai sabun, dia tak manis. Okey. So biasa segmen akhir kita kan, dia tak lengkap kalau kita tak ada tukang rasa yang selain daripada kita lah. Dia ada lagi tukang rasa lain. Seperti biasa, Big Bob tanpa segan silu memanggil tukang rasa kita yang biasa, abang cameraman. Silakan. So hari ni kita masih lagi berdua. So campur dengan kakak sebelah kita ni, and so dia akan jadi bertiga lah. So hari ni perjalanan kita panjang lagi. Lepas ni kita akan ke tempat lain, ke tempat-tempat lain di sekitar Parit Buntar ni. So sambil saya bercerita, kita bagi dia rasa. Kita akan ke sekitar Parit Buntar untuk melihat kawasan-kawasan
yang sesuai untuk aktiviti melancongan dan juga tempat-tempat yang menjadi Nice. pengeluar IKS lah. Kita akan tengok nanti. Okay, alright. So sambil tengok abang ni makan, sopan abang ni. Yang cakap-cakap makan. Sopan, kan? So saya harap yang part ni dia tak potong lah, kan? Berani aja potong. Okay. So kepada anda penonton, subscriber yang dah subscribe, yang follow kita orang sebelum ni, tolong kita orang publishkan, share kepada kawan-kawan, like dan juga subscribe kan. Sebab kita banyak lagi tempat-tempat yang kita akan pergi untuk kita membantu promote kawasan-kawasan tersebut untuk dia punya bahagian IKS dan sebagainya. Sebab sekarang ni ekonomi negara kita, terutama golongan IKS, agak terjejas dia punya ekonomi. So kita, niat kita sekadar membantu fisabilillah. Tak ada pun kita minta cas daripada pengusaha ni ke apa ni, tak ada. Memang tak ada. Okay, kita datang just untuk membantu saja. Selebihnya ke atas anda, kalau anda rasa tak mampu untuk bantu dari segi kewangan, bantu je lah. Share, subscribe, like tu. Biasa. Alright? Kita nak tambahkan lagi kita punya rating viewer, rating subscriber kan. So, daripada sumbangan anda subscribe tu, sekurang-kurangnya anda membantu kami untuk generate income, untuk kita bergerak terus, jadikan modal untuk bergerak ke tempat-tempat lain. Alright? So, sama-sama kita membantu kita. Teruskan. Kau tak habis cakap gitu. Teruskan. Okay, itu saja. Layan, bye.